Hai semua, ini channel Mari Belajar Matematik. Sudah lama channel ini tidak upload video baru dan tak buat video baru semenjak sekolah buka pada tahun lepas. Sebab tidak free sudah, nak pergi sekolah. Tapi sekarang ini tahun 2021 ini sekali lagi kita CMCO dan MCO. Dan cikgu pula perlu buat PDPR. Maka dengan itu, saya kembalilah membuat video YouTube untuk para pelajar saya yang belajar di rumah. Dan video ini ialah berkaitan dengan matematik tingkatan 1. Sebab saya ajar tingkatan 1. Saya akan juga buat video untuk tingkatan 2 nanti ya. Jadi sekarang untuk video yang pertama untuk dari saya untuk tahun 2021 ialah tingkatan 1 bab 1 nombor nisbah. Pelajar yang ada di rumah tu sila belajar bersungguh-sungguhlah. Sebab tahun ini ada banyak ketidaktentuan. Diharapkan MCO, CMCO tidak dilanjutkan dengan panjang dan kita dapat belajar dengan normal secepat mungkinlah. Jadi 1.1 integer. Standard pembelajarannya adalah mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Dalam kehidupan kita sering bertemu dengan situasi yang melibatkan dua perubahan yang bertentangan. Seperti arah pergerakan ke kiri atau ke kanan, menaik atau menurun, nilai yang lebih atau kurang daripada sifar, dan nilai yang bertambah atau berkurang. Jadi kita boleh mewakilkan situasi-situasi yang di atas dengan nombor positif dan nombor negatif. Misalnya kalau kita pergi ke shopping mall kan ada lift. Ataupun pergi ke apartment, kondominium, semua ada lift kan. Kalau tak ada lift, penat berjalan naik turun. So dalam lift tu kita akan ada ya butang-butang lift yang cakap ada B2, B1, lepas tu ada G mungkin, lepas tu A1, L1, lepas tu L2, dan G mungkin di tahap tanah, okay, di mana dia seiring dengan arah tanah di luar tu, jalan raya di luar tu. Lepas tu B1 ialah di bawah tanah, B2 di bawah lagi, dan L1 ialah tingkat 1, L2 tingkat 2, dan semakin tinggi ke atas. Jadi bila dari ground floor G, kita boleh anggap G ini sebagai sifar lah. Lepas tu kalau kita naik ke atas, kita boleh cakap lift tu naik, kalau ikut contoh di sini, naik 2 tingkat, kita boleh tulisnya sebagai positif 2. Ataupun kita just tulis nombor 2 sahaja pun boleh. Kedua-dua ini mewakili nombor positif. So kalau kita
turun ke bawah tempat parking, basement, B untuk basement kan. So kalau dia turun ke bawah ke B1, kita boleh tulis wakilkan dengan negatif 1. So kalau dia turun ke basement 2, maka kita boleh wakilkan dengan negatif 2. Okey, ataupun kita ada suhu. Kalau suhu kita tahu sudah, takat beku air ialah sifar darjah Celsius. So kita hidup di tempat yang panas dan semestinya di Malaysia ini suhunya sentiasa lebih dari sifar darjah Celsius. Kalau nak beku, kalau nak sejuk di tempat yang seperti glasier ni, ataupun kutub selatan dan kutub utara, suhu di tempat itu ialah kurang daripada sifar darjah Celsius. So kalau kurang dari sifar darjah Celsius, kita boleh wakilkan dengan menulis negatif. So yang ini dibaca sebagai negatif 10. Dan suhu persekitaran kita sekarang, suhu yang biasa lebih kurang 30 darjah Celsius ataupun 20 lebih, atau lebih dari 30. Dan kalau di gurun, mungkin sekarang dia ialah 45 darjah Celsius. Dan 45 darjah Celsius ni, kita boleh wakilkan dengan positif 45 atau 45 sahaja. Ini bermaksud nombor positif kita boleh tulisnya kan nombor positif dengan satu tanda macam tambah di depan ataupun tanpa tanda. So biasanya kita memang tak letak tanda lah. Tapi untuk kegunaan soalan matematik ini, kadang-kadang kita akan letak tambah juga di depan nombor yang kita tulis lah. Tetapi untuk nombor negatif dia mesti ada. Nombor negatif mesti ada tanda tolak. Ini tanda negatif. So kita boleh kadang-kadang kita juga sebut negatif ini sebagai tolak lah. Lepas tu positif ini tambah. Kedua-dua boleh pakai. Okay? Positif atau tambah. Simbol yang sama. Sebenarnya maksud pun lebih kurang sama lah. Kegunaannya lebih kurang sama. Okey. Selain itu, kita boleh juga wakilkan pergerakan ke kiri ke kanan dengan nombor positif dan negatif. Jadi biasanya, kita akan mewakilkan arah kanan ke kanan dengan nombor positif. Dan kita akan wakilkan pergerakan ke kiri dengan nombor negatif. Okey, itu benda yang kita biasa buat. So maksudnya dia seperti ini. Kalau kita ada satu nombor garis, di tengah-tengah itu ada sifar. So kalau pergi ke sebelah kiri, ini akan jadi nombor negatif. Dan kalau dia pergi ke sebelah kanan, nombor sebelah kanan akan jadi ialah positif. Dan kalau kita nak beri contoh, dia macam ni lah. Sifar, 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Lepas tu untuk sebelah kiri pula negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan selanjutnya. Jadi
Kita tengok contoh satu ni. Kereta A bergerak 40 meter ke kanan, manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. So, seperti yang saya sebut tadi, kalau ke kanan kita anggapnya sebagai positif dan ke kiri dianggap sebagai negatif, maka kita akan tulis kereta A bergerak 40 meter ke kanan dengan 40 atau positif 40. Dan kita akan tulis kereta B bergerak ke 50 meter ke kiri dengan negatif 50. Oke. Seterusnya kita tengok pula latih diri. Latih diri 1.1a bagi setiap soalan situasi yang berikut. Wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan nombor negatif. Jadi ini gambar A ialah laut ataupun air. Laut lah tu, sebab ini ialah submarine, kapal selam. Jadi di permukaan air ini biasanya kita akan anggapnya sebagai sifar. Dan bila di atas permukaan air, so ini akan jadi positif. Dan kalau di bawah permukaan air, maka dia adalah negatif lah. Jadi untuk jawapan E, kita akan tulis 1000 ataupun positif 1000, dan kita akan tulis negatif 250. Dan untuk gambar B, ini mungkin menunjukkan penjualan ataupun mungkin cost pengoperasian, dan mungkin menunjukkan sales sebuah kedai dan lain-lain lah. So, keuntungan ada dua situasi sini ya. Keuntungan 2000, kerugian 500. So, kalau dia untung sesuatu yang bagus kan? Sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Maksudnya, kalau dia untung, jadi kita akan tulis positif RM 2000. Nah, kalau rugi itu tak bagus kan? Semua orang tak mau rugi kan? Jadi rugi itu ialah sesuatu yang negatif. Jadi kita akan tulis jawapannya sebagai negatif RM 500. So memangnya tadi yang RM 2000 tu kita boleh juga tulis RM 2000. Oke, dan sekarang standar pembelajaran yang seterusnya. Mengenal dan memerihalkan integer. Apakah integer? Integer. Nombor yang biasa kita pakai sebelum ini, kita panggilnya nombor. So, kita ada nombor bulat, kita ada pecahan, kita ada perpuluhan, dan lain-lain. Jadi, integer hanya melibatkan nombor bulat sahaja. Kalau kita cakap integer, kita hanya dapat tengok dan cari nombor bulat yang bukan pecahan ataupun bukan perpuluhan. Jadi kalau kita tengok aktiviti penerokaan 1 ini, yang pertama ni negatif 2 dan negatif 3 ni, ini adalah integer negatif. Sifar juga merupakan integer, cuma dia bukan nombor positif ataupun nombor negatifnya, sifarnya di tengah-tengah.
Dan kalau 4 dan 6, ini dengan jelas lah, yang ini ialah integer positif. Lepas tu kalau kita tengok lagi di contoh di bawah, yang ini yang pertama ni positif 7 dan positif 9, memang ialah integer positif tu. Kalau sekarang kita ada pecahan dan perpuluhan. Pecahan dan perpuluhan yang ada tanda positif dan ada tanda negatif memang muncul Tapi kalau sekarang kita cakap pasal integer, I-N-T-E-G-E-R, integer, kita hanya boleh melibatkan nombor bulat sahaja. Jadi contoh 2. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer atau bukan. Senang lah tu. Kita tengok yang ada perpuluhan, yang ada pecahan tu kita buang. So ini pecahan, buang 1/2 ni. Sifar perpuluhan 88 ni pun buang. Lepas tu negatif 4/5 ini pecahan, ini pun bukan jawapannya. Maka jawab ada tu satu lagi yaitu negatif 3/4 ini perpuluhan, so ini pun bukan jawapannya. Maka jawapan kita ialah 15, 23, negatif 76, 6, 301, negatif 239. So ini jawapan sudah ada integer ini dan bukan integer ini. Sekarang kita tengok latih diri 1.1b. Dalam jadual yang berikut, tandakan tik bagi nombor yang merupakan integer dan tandakan pangkah bagi nombor yang bukan integer. Senang lah tu. Ini 3/4 bukan, ini ya, ini pun bukan, ini ya, ini bukan, ini ya, negatif 1/2 bukan, sifar ya. Soalan nomor 2. Saling raja di sebelah, pilih integer daripada nombor-nombor di bawah dan tulis dalam raja itu. So pilihlah integer, senang saja 48, negatif 12, negatif 6, 456. Lepas tu mana letaknya 456 458. Lepas tu negatif ada lagi 59, lepas tu sifar. So 48 ini integer, ini integer, ini integer, dan integer. Kita ada 6 jawapan untuk integer. Dan koma ni tak perlu lah. So ini jawapan soalan 2, latih diri 1.1b. Lepas tu standard pembelajaran yang seterusnya ialah mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Garis nombor ni tadi saya sudah lukiskan di atas ini lah. Cuma saya sudah padam semua. So garis nombor di sekolah rendah Anda sudah belajar garis nombor. Tapi garis nombor yang Anda belajar dulu hanya melibatkan bahagian yang positif, nombor positif. So sekarang kita akan tambah bahagian nombor negatif. Jadi inilah contoh garis nombor. Bermula dari dengan sifar di tengah-tengah.
Lepas tu makin jauh dari sifar, makinlah besar nombor itu. Tetapi kalau nombornya besar, nilai nombor itu kalau ke sebelah kiri akan jadi lebih kecil. Okey, tengok . So, ini sifar. Lepas tu kalau kita labelkan ni satu, kalau ikut contoh buku ni 1, 2, 3. Lepas tu yang seterusnya mesti 4 kan? Nah, 5, 6, 7, 8 kan? Okay. Bagaimana kita cakap kalau semakin ke kiri, semakin kecil nilainya? Okay. Negatif. Negatif kan benda yang tak bagus. Segala keburukan yang tak baik lah, tak bagus lah, itu kita cakap benda yang negatif kan. Jadi semakin besar nilai negatif tu, semakin tak baiklah keadaannya. Contohnya sekarang saya hilang tu benda yang tak bagus kan. Hilang RM1. RM1 mungkin okey sikit lah. Okay, lepas tu kalau yang seterusnya, saya hilang RM2. Hilang RM2. Hilang RM2 kan lebih teruk berbanding hilang RM1 kan. Okay. So, kalau teruskan hilang lagi, maka mungkin saya hilang RM3. Wow. So, kalau seterusnya mungkin teruskan, jadi saya hilang RM100. So, hilang RM1 lebih bagus ke hilang RM100 lebih bagus? Walaupun kedua-dua hilang-hilang lah, negatif-negatif. Semestinya hilang RM1 lebih bagus daripada hilang RM100 kan? Maka itulah yang dimasukkan dengan ayat ini. Ayat nombor 2 tu. Bagi integer negatif, semakin besar nombor itu kurang daripada sifar, maka semakin jauh kedudukannya ke sebelah kiri pada garis nombor dan semakin kecil nilainya. So, sekarang kita tengok contoh 3. Contoh 3. Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Kita ada negatif 30, negatif 6, 36 dan 6. Kita tengok-tengokkan. Saya sudah tertunjuk jawapan. Okey, so kita perlu tafsir lah. Mana satu yang paling sesuai letak di kotak mana? Jadi seperti yang tadi kita sudah cakap, untuk bahagian negatif, semakin negatif semakin jauh ke kiri. Jadi kita tengok di sini 4 pilihan nombor ni, negatif 36 yang paling besar nombornya. Nombor paling besar tapi nilai paling kecil. Sebab dia rugi hilang paling banyak. Maka di sini dia mestilah letak negatif 36. Selepas 36, barulah negatif 30 dan seterusnya tak perlu endahkannya, dan seterusnya mestilah negatif 6 dan terakhir sekali barulah 6. Okey. Jadi negatif 36, negatif 30, negatif 12 dan negatif 6 ialah integer negatif. Maka negatif 36 adalah paling kecil nilainya dan berada di sebelah paling kiri. So, 6 ialah nombor positif. So, tak kira apa yang berlaku, dia mesti akan berada di sebelah kanan. Dan memandangkan sekarang kita hanya ada satu pilihan untuk nombor positif, integer positif, maka inilah satu-satu tempat untuk kita meletak nombor 6. Jadi sekarang latih diri 1.1c. Yang ini ialah
saya akan bincang sampai sini untuk video ini. Oke. Nanti saya baru sambunglah bahagian seterusnya di video yang seterusnya. Latih diri 1,1C ya. Bagi setiap yang berikut, tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberi itu pada suatu garis nombor. Mari kita lukis. Garis nombor, hentam saja di sini lah. Oke. So, 1E. Nanti awak salin dengan cantik, dengan baik, lukis dengan lurus dengan menggunakan penggaris di buku latihan awak. Tak tahu dari mana, so kita start dengan di tengah-tengah tu letak satu sifar dulu lah. Dan nombor paling besar, nombor paling kecil, okey, 5 dan negatif 5. Jadi mungkin kita boleh letak 5 garis di sebelah kanan. Lepas tu kita juga boleh letak 5 garis, 5 tanda di sebelah kiri. So lukis dengan baik ya dalam buku latihan awak. Jadi bermula dari satu sifar ke kiri kita akan ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kalau ke kanan kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu soalan hanya beri kita negatif 5 dan 5 dan 1 dan negatif 3. Maka ya ini kita buang. Ini pun buang. Ini pun buang. Inilah jawapan untuk soalan 1E. Sekarang kita tengok 1B ya. 1B pun lebih kurang sama lah. Okey. Berhenti. Ayo. Sekejap. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan latihan B pula. B ini kalau kita perhatikan, nombor yang ada di sini ialah nombor yang lebih kurang kepada gandaan 2 kan. So ada 8, ada 2, ada 10. Negatif 8 dan negatif 10 lah. So 2, 8, 10 ini ialah gandaan ataupun sifar 2. Maka kita tak perlulah lagi menggunakan skala 1 kepada 1. Kita boleh gunakan skala 1 kepada 2 ataupun setiap satu garis ini kita menggunakan sifar 2 saja, iaitu lepas tu kalau kita tengok nombor negatif tu sampai negatif 10, habis nombor positif tu sampai nombor 2 saja. Maka kali ini sifar kita perlulah letak di tengah-tengah nombor garisan yang kita lukis. Kita boleh letak ke sebelah kanan sikit. Contohnya mungkin sini. So ini sifar. Dan garisan pertama tadi saya cakap kita ini lebih kurang macam sifar 2 kan. Sebenarnya memang dia sifar 2 lah ataupun gandaan 2. Jadi setiap satu garis tanda kecil ini kita label 2 sahaja. Gunakan 2. Iaitu positif 2 di sebelah kanan, lepas tu negatif 2, lepas tu teruskan dengan gandaan 2 iaitu negatif 4, 6, negatif 8, negatif 10. Dan lepas tu kita padamlah yang tak perlu, yang tak ada punya, iaitu negatif 6 padam, negatif 4 padam, dan negatif 2 pun padam. So ini
boleh jadi jawapan kepada soalan 1B. Lepas tu kita tengok soalan 2. Lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Oke, tadi ada gandaan 2. Sekarang kalau kita perhatikan nombor di soalan 2E ini ada 4, negatif 4, negatif 12. So ini kalau awak pandai kira lah. Ini dia guna nombor 4 sebenarnya, gandaan 4 sebenarnya. Yaitu negatif 4 dan 4 di tengah-tengahnya sifar. Lepas tu, selepas 4 di sebelah kanan, sifar 4, 8. Dan sebelah kiri pula negatif 4, negatif 8, negatif 12. Kalau ada selanjutnya di sebelah kiri, ini akan bersambung dengan negatif 16, negatif 20, dan selanjutnya. Dan untuk B pula, ini sifar 8 ataupun gandaan 8 lah. Kalau kita tahu sifar 8, 1, 8, 8, 2, 8, 16, 3, 8, 24, 4, 8, 3, 2. Kan? Oke, so maka yang petak yang paling kanan ini adalah negatif 16. Lepas tu, di tengah-tengah negatif 48 dan negatif 2 ialah negatif 40. Lepas tu, negatif 56. Jadi ini jawapan 1.1C. Dan untuk video ini kita berhenti di sini saja. Dan video seterusnya kita akan belajar ini standard pembelajaran membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Terima kasih sebab menonton video saya hari ini, dan saya harap anda semua dapat sesuatu lah dari video ini. Dan belajarlah bersungguh-sungguh sekarang waktu CMCO. Nak pergi tanya cikgu di sekolah pun susah. Mungkin anda pun yang form 1 ni pun tak kenal cikgu kan, sebab sekarang ni baru nak masuk ke sekolah menengah yang baru.